Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar yang saya muliakan, pada minggu yang lepas kita sebut tentang golongan yang mengingkari hari akhirat dan hujah kita terhadap menolak pandangan mereka, menolak keingkaran mereka. Akan tetapi ada juga di kalangan manusia itu yang beriman dengan lidah dan i'tiqadnya terhadap hari akhirat. Akan tetapi dari segi kelakuannya, dari segi amalnya, dari segi perbuatannya itu mereka mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi ini kita sebut keadaan mereka itu tidak ada bezanya. Dari satu segi tidak ada bezanya dengan orang-orang kafir yang kita golongkan, yang kita sebutkan sebagai golongan yang terpedaya ataupun golongan yang gurur itu. Golongan yang gurur itu. Cuma bezanya orang yang beriman itu tetap akan keluar daripada siksaan neraka. Itu sahaja bezanya. Mereka akan menerima azab, menerima siksaan terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Akan tetapi akhir sekali mereka akan keluar juga daripada neraka. Jadi kenapa kita katakan mereka ini termasuk dalam golongan orang-orang yang terpedaya? Sebabnya kerana walaupun mereka mengakui bahawasanya akhirat itu lebih baik dari dunia, akhirat itu lebih mulia, lebih utama dari dunia, akan tetapi mereka tetap cenderung kepada dunia dan mengutamakan dunia. Maka disitulah kebodohan mereka, kerana iman semata-mata tidak memadai bagi menyelamatkan seseorang di akhirat. Jadi kalau dia ingat, aku ini sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, maka aku tidak perlu lagi kepada amal, maka aku akan selamat di akhirat. Itulah sebabnya dia termasuk dalam golongan yang terpedaya. Jadi orang yang terpedaya ni orang yang dalam bahasa mudah kita pada hari ini, mungkin bahasa perasan lah. Orang yang perasan, orang yang sangka baik dengan dirinya, orang yang sangka dia buat tu dah baik, dah elok, dah betul. Akan tetapi pada hakikatnya dia sudah tersilap tentang dirinya. Silap. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku amat mengampuni kepada orang-orang yang bertaubat serta beriman dan beramal saleh. Kemudian dia tetap teguh menuntut petunjuk yang diberikan kepadanya. Jadi kita lihat di sini Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Tapi dia pengampun itu bersyarat kepada siapa? Dia bukan mengampun sahaja begitu, tanpa ada kriteria, tanpa ada syarat-syaratnya. Jadi syaratnya kepada siapa? Untuk sesiapa yang bertaubat. Allah Maha Pengampun, tapi kepada siapa? Kepada yang bertaubat, yang sombong dengan dosanya, yang lalai, yang alpa, Allah Ta'ala tak akan ampunkan. Nak ampunkan, minta dengan Allah Ta'ala, taubat. Kemudian cukup ke taubat saja? Tak cukup. Taubat yang diikuti dengan amal yang soleh. Kemudian diikuti pula dengan mengikuti hidayah, petunjuk yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal melalui para anbiya. Segala petunjuk agama tu dia ikut, dia patuhi setelah dia bertaubat dan melakukan amal soleh. Jadi semua ini adalah merupakan syarat-syarat, komponen-komponen yang mesti ada.
Dan firman-Nya lagi, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat, kasihan belas Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang memperelokkan amalannya. Jadi Allah Ta'ala itu ada rahmat, maha merahmati, sangat merahmati, sangat kasih sayang. Tapi kepada siapa? Lil muhsinin, minal muhsinin, kepada orang-orang yang buat baik. Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang buat baik. Kepada orang buat jahat, maknanya macam mana? Faham-faham sendiri sajalah. Kepada yang buat jahat pun ada bahagiannya, iaitu azab dan balasannya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadat kepada Allah. Jadi hadis ini menghuraikan maksud muhsinin tadi. Allah memberi rahmat kepada siapa? Kepada muhsinin, kepada orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Cari dalam hadis. Jadi hadis kata ihsan itu engkau beribadat kepada Allah. Begitu. Ihsan itu bukan semata-mata beriman, tetapi beribadat kepada Allah, berikutan daripada iman itu. Beribadat pula, beribadat dengan sungguh-sungguh. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala, melihat engkau, engkau melihat, engkau buat ibadat seolah-olahnya Allah Ta'ala itu berada di hadapanmu. Jadi maknanya amal ibadat itu dibuat dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semua sekali dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini poin kita, beriman dan beramal soleh. Jadi orang-orang yang hanya semata-mata beriman dengan lidah, beriman dengan i'tiqad, akan tetapi imannya itu tidak disertai dengan amal, maka itulah orang-orang yang ghurur, orang-orang yang terpedaya, orang-orang yang telah memperbodohkan dirinya sendiri, kerana dia ingat, dia salah sangka. Dia salah sangka kerana mungkin pada sangkaannya imannya itu sudah cukup untuk menyelamatkannya. Maka di sinilah dia tersilap, dan kesilapannya itulah yang menyebabkan kita menggolongkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang ghurur, ataupun orang-orang yang terpedaya. Jadi janji keampunan Allah Azza wa Jal dalam kitabnya semuanya dikaitkan dengan iman dan amal soleh, bukan iman semata-mata. Yang ni kita boleh tengok dalam Quran, Belik Quran, tengok iman diikuti dengan amal soleh. Maka mereka yang kita sebutkan tadi termasuk dalam golongan yang terpedaya. Kenapa? Kerana mereka telah berpuas hati dengan dunia, kerana mereka bergembira dengan dunia, menikmati kemewahan dunia. Mereka itu mencintai kehidupan dunia. Mereka bencikan mati kerana takut luput kelazatan dunia. Mereka ini bencikan mati, orang yang macam tu, kerana terlalu gembira, seronok, menikmati kelazatan dunia sampai takut mati. Tapi bukan takut mati kerana takut menghadapi apa yang akan datang selepasnya. Yang tu kita kena takut. Kerana ketakutan itu akan menyebabkan kita menjauhi larangan-larangan dan mengerjakan suruhan-suruhan. Yang itu takut yang positif. Mereka ini takut mati kerana takut hilang nikmat dunia.
Mereka enggan berfikir tentang mati, kerana berfikir tentang mati itu sendiri sudah menghilangkan selera terhadap kelazatan dunia. Yang itu yang mereka takut sangat. Takut hilang kemewahan dan juga kenikmatan dunia. Maka inilah semua yang kita sebutkan itu adalah contoh ghurur dengan dunia. Sama ada ghurur itu datang dari kalangan orang kafir yang mengemukakan kias-kias yang berbagai itu, hujah terhadap kekafiran mereka, ataupun ghurur dari kalangan orang-orang yang beriman sendiri. Dah beriman tetapi masih lagi terpedaya dengan kehidupan dunia, maka mereka itu pun termasuk dalam golongan orang-orang yang ghurur. Sekarang kita akan sebutkan pula dua lagi contoh ghurur tentang Allah. Jadi kita sebutkan sebelum ini, kita telah jelaskan bahawasanya ghurur itu ada dua punca. Yang pertama, ghurur tentang disebabkan oleh kehidupan dunia. Sama ada yang ghurur itu daripada kalangan orang-orang yang kafir, hatta orang-orang yang beriman sekalipun. Jadi sekarang ni ghurur yang berpunca daripada salah faham, salah sangkaan terhadap Allah Ta'ala pun. Jadi salah faham ataupun salah sangkaan terhadap Allah Azza wa Jal. Tak kira sama ada daripada kalangan orang-orang kafir ataupun daripada kalangan pembuat maksiat, daripada orang-orang yang beriman. Adapun ghurur golongan yang kafir terhadap Allah adalah seperti mereka yang berkata, kalau sekiranya Allah ada berjanji, maka kamilah yang lebih layak dengan janjinya itu dari orang lain. Kamilah yang lebih cukup syaratnya dan lebih berbahagia keadaannya. Ini ada orang yang kafir yang berkata demikian, bagi memomokkan, jadi bagi memperolok-olokkan orang-orang yang beriman. Jadi dia kata, kalaulah ada janji Allah di hari akhirat, selain daripada dunia ni ada janji di akhirat, maka yang layak dapat janji itu, kalau janji itu syurga, maka kamilah yang lebih layak dapat syurga, bukan kau. Kami lebih layak dapat syurga. Sebagaimana hal keadaan dua lelaki yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi ada dua lelaki yang berbicara antara satu sama lain. Maka berkata salah seorang dari mereka, Quran sebut cerita mereka ini, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Dua orang yang berbicara ini, seorangnya berkata, aku tidak fikir kiamat itu akan berlaku, dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu, tentulah aku yang akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Jadi dua orang berbicara, seorang itu beriman dan seorang tidak beriman. Jadi yang tidak beriman ni, dia kata, aku rasa kiamat tu tak ada, kiamat tu tak berlaku. Tapi kalaulah berlaku, yang akan mendapat balasan baik aku, bukan kau. Jadi sampai begitu sekali, maka disebutkan kisahnya itu di dalam Al-Quran. Disebutkan kisah itu dalam Al-Quran kerana sememangnya ada manusia yang sedemikian sampai ke hari ini yang berfikir begitu. Kesimpulan kisah kedua-duanya seperti yang dinyatakan dalam tafsir. Dalam tafsir disebut,
Jadi kalau tuan-tuan ingin melihat ayat ini, sila rujuk surah Al-Kahfi. Surah nombor 18 dan ayat yang ke-36. Jadi apakah kesimpulan perbincangan dua orang ini? Disebutkan dalam tafsir, si kafir ini telah membina sebuah istana berharga 1000 dinar. 1000 dinar ni banyak. 1 dinar tu maknanya sekeping duit emas kan. Jadi sekeping duit emas tu, kalau 1000 dinar tu, 1 dinar tu nilainya katakanlah 10.000 ringgit. Sekeping tak tahulah besar-besar mana, tapi banyaklah nilai 1 dinar ni. Maka 1000 dinar kalilah. Banyak tu. Jadi dia membina sebuah istana berharga 1000 dinar. Membeli sebuah kebun berharga 1000 dinar. Membeli hamba sahaya dengan nilai 1000 dinar. Dan mengahwini seorang wanita dengan mas kahwin sejumlah 1000 dinar juga. Melihatkan perbuatannya itu, maka si mukmin memberikannya nasihat. Ada dua orang tadi ya. Seorang kafir, seorang mukmin. Maka si mukmin bagi nasihat. Engkau telah membeli sebuah istana yang akan rosak dan binasa. Kenapa tidak engkau beli istana di syurga yang tidak akan binasa? Engkau telah membeli sebuah kebun yang akan rosak dan binasa. Kenapa tidak engkau beli kebun di syurga yang tidak akan binasa? Hamba sahaya yang tidak akan binasa atau mati, dan isteri dari kalangan bidadari yang juga tidak akan mati. Kenapa tak cari segala kemewahan-kemewahan itu di syurga? Kesemua kata-katanya itu disanggah oleh si kafir. Dan dia berkata, tidak ada apa di sana. Dan segala yang dikatakan tentangnya hanyalah pembohongan. Tetapi kalau sekiranya ada, maka apa yang akan aku dapati di syurga itu lebih baik dari ini. Begitu. Itu yang dia katakan tadi, ayat tadi. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatun. Aku tak percaya apa yang kau sebutkan sebagai janji-janji Allah di akhirat itu. Tak percaya. Jadi kalau dia tidak percaya, kenapa dia nak belanjakan 1000 dinar yang dia miliki itu untuk mendapat balasan akhirat? Baik dia gunakannya untuk memperolehi kemewahan hidup di dunia. Itu hujahnya. Kerana aku tidak yakin dengan hari akhirat, tapi aku yakin dengan dunia. Aku yakin dengan dunia, apa yang ada sekarang ini. Tapi kalaulah akhirat itu ada, seperti yang kau sebutkan, aku juga yang dapat balasan lebih baik. Balasan lebih baik itu dia yang patut dapat. Sampai begitu sekali kesombongan mereka dengan apa yang mereka miliki. Demikianlah Allah menyifatkan kata-kata Al-As ibnu Wa'il. Ini satu lagi kisah yang disebut dalam Al-Quran. Al-As ibnu Wa'il. Al-As ibnu Wa'il ini adalah merupakan di antara musuh-musuh ketat Rasulullah SAW semasa di Mekah. Ada seorang musuh ketat namanya Al-As ibnu Wa'il. Apabila dia berkata, la'utiyanna malau wa walada, demi sesungguhnya aku akan diberikan harta kekayaan dan anak pinak pada hari akhirat. Ini dua perkara yang menjadi kebanggaan di dunia. Anak pinak dan harta kekayaan. Dia kata di akhirat nantilah kau tengok, aku yang akan dapat, bukan kau. Maka Allah berkata kepadanya sebagai sanggahan, Atla'al ghaib
amittakhadha indar rahmani ahda? Kalla. Adakah dia telah mengetahui akan perkara yang gaib, yang dia sedap sangat cakap tu? Cakap dia akan dapat itu, akan dapat ini. Dia tahu perkara gaib ke? Ataupun adakah dia telah membuat perjanjian dengan Allah mengenainya? Dia ada buat perjanjian ke yang orang lain tak tahu dengan Allah, sehingga Allah Ta'ala wajib mengurniakan kepadanya harta, kekayaan dan juga anak pinak di akhirat nanti? Kalla. Semua itu, jawab Allah, tidak benar sama sekali. Jadi ayat ini, kisah ini kita boleh ikuti dalam surah Maryam daripada ayat 77 sehingga ayat 79. Apa dia cerita di sebalik kenyataan Al-As ibn Wa'il ini? Apa cerita sebenarnya? Diriwayatkan daripada Khabbab ibnul Arat. Khabbab ibnul Arat ini salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabbab bin Al-Arat ini seorang tukang pedang. Dia hamba kepada Ummu Ammar. Ummu Ammar, seorang yang handal membuat pedang. Beliau meninggal dunia pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Khabbab ibn al-Arat katanya, dia bercerita kisah Al-As ibn Wa'il. Jadi Al-As ibn Wa'il ini berhutang kepadaku. Mungkin hutang buat pedang ke, kita tak tahulah. Khabbab ni dia tukang pedang. Berhutang. Al-As bin Wa'il berhutang kepadaku. Maka aku datang menuntutnya, tapi dia enggan membayarnya kepadaku. Jahat perangai. Jahat perangai Al-As bin Wa'il. Pergi tuntut hutang, tak nak bayar. Lalu kata Khabbab bin Al-Arat, jaga engkau, aku tuntut di akhirat nanti. Jadi itu adalah merupakan amaran. Aku tuntut di akhirat, jaga kau, maknanya aku tak halal. Kita beringat, kalau kata tuntut di akhirat, kita jangan ikut kata Al-As bin Wa'il ini. Aku tuntut di akhirat nanti, maknanya aku tidak halalkan. Kau jawablah di depan Allah di akhirat nanti. Kalau kau akan dihukum pun, kau akan dihukum, kerana engkau telah menganiaya aku di dunia ini. Itu kata Khabbab ibn al-Arat kepada Al-As bin Wa'il. Lalu dia berkata kepadaku, jawab balik si kafir ini, apabila engkau sudah berada di akhirat, semasa itu aku mempunyai anak pinak dan harta, pasti aku akan membayarnya daripada itu. Kalau kau nak minta akhirat, bolehlah, nanti akhirat nanti aku bagi. Dia mempersenda-sendakan Khabbab ibn al-Arat, orang-orang yang beriman, dengan ugutan-ugutan hari akhirat itu. Dia tak kisah, dia tak percaya pun. Kalau dia percaya, dia tak akan buat ugutan macam ni. Dia tidak percaya pun pada hari akhirat. Maka apa yang dikatakan tentang akhirat itu adalah merupakan sesuatu yang boleh dipersenda-sendakan. Nantilah di akhirat nanti Allah Ta'ala pasti akan berikan kepadaku harta benda, anak pinak yang ramai. Jadi aku ambillah harta aku sedikit, aku bayar kau di akhirat nanti. Itu jawapan Al-As ibn Wa'il. Dan kerana perkataannya itulah, maka diturunkan, ataupun dikisahkan, disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. Ini ayatnya yang menyebut tentang kisah Al-As ibn Wa'il. Sesungguhnya jika kami berikan dia merasai sesuatu rahmat dari kami,
sesudah dia ditimpa sesuatu kesusahan, berkatalah dia dengan sikap yang tidak bersyukur, ini adalah hakku, ini adalah milikku, yakni hasil usahaku semata-mata. Dan aku tidak fikir bahawa hari kiamat akan berlaku. Dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sekalipun, sudah tentu aku akan beroleh kebaikan di sisinya seperti kesenanganku sekarang ini. Itu adalah merupakan kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka yang angkuh, yang mereka yang tidak mengakui nikmat dan rahmat daripada Allah. Apa yang mereka kecapi itu mereka tidak akui, mereka tidak mensyukurinya. Kerana mereka mengatakan semua itu adalah hasil usaha titik peluh mereka semata-mata. Jadi kalau macam tu keadaannya, tak mungkin mereka akan membelanjakannya, menafkahkannya demi untuk mendapat balasan di akhirat. Ini semua hasil usahaku di dunia ini. Tapi kalaulah sekiranya ada akhirat, kalau ingatkan dia pasal akhirat, beri peringatan, beri amaran kepadanya tentang akhirat, maka dia akan kata, kalaulah ada akhirat sekalipun, tentulah yang aku dapat lebih lagi. Ini adalah merupakan kemuncak kepada kesombongan mereka yang kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Semua ini adalah merupakan contoh-contoh gurur tentang Allah Azza wa Jalla.